Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera pada Encik Imran dan Encik Alison. Ya, Terima kasih sebab sudi meluangkan masa dengan kami untuk hari ini. Untuk satu, bukan event lah, kita katakan satu acara yang simple je, santai je. Iaitu sembang santai bersama pelajar PJJ. First of all, kami just nak ambil sedikit pengalaman daripada pelajar baru SEM 1 dengan pelajar yang senior, iaitu Encik Alison SEM 7. So kita nak ada beberapa pengalaman untuk kita sharekan kepada pelajar sedia ada dengan bakal pelajar yang akan kita recruit selepas ni. Okay, so kita akan ambil masa yang sangat sekejap sahaja. Okay, first kita akan start dengan Encik Imran. Kita akan tanya berkenaan pengalaman-pengalaman yang dah dilalui sepanjang satu semester ni. And then pengalaman Encik Alison juga sepanjang tempoh 7 semester bersama PACE. Okay? Okay, first kita akan bersama Encik Muhammad Imran Syarudin yang sekarang bekerja sebagai penolong jurutera, mengambil program PJJ Bachelor of Public Management, pengurusan awam, dan sekarang berkhidmat di Finas. Dah berapa tahun? Nanti kita akan minta Cik Imran ceritakan sikit. Dan pusat pembelajaran di Pusat Kuala Lumpur, semester 1 kemasukan Oktober pada tahun 2020. Okay. Okay, first soalan pertama saya pada Cik Imran. Mengapa PJJ UUM menjadi pilihan Cik Imran? Silakan. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Zulaika dan Dr. Khairul. Salam sejahtera kepada semua. Okey, soalan pertama, kenapa saya memilih PACE UUM untuk saya melanjutkan pengajian ijazah saya? So, pada peringkat awalnya, bila saya habis PJJ diploma, saya terus decide untuk buat degree pada ketika itulah, lebih kurang tahun 2016. Dan start pada 2016, habis je diploma, saya terus buat research dalam internet, tengok pusat-pusat pengajian mana yang menawarkan PJJ ijazah sarjana muda ni. Okey. Okey, pada awalnya memang saya nak ambil dalam bidang kejuruteraan sebab saya punya base diploma kejuruteraan mekanikal. Tapi bila saya buat semakan, kebanyakan ijazah kejuruteraan ni perlu committed setiap minggu kelas dia. Betul. Okey, lepas tu memandangkan pada masa diploma tu saya bujang lagi. So bila saya sekarang dah berumah tangga dan ada 2 orang anak, kalau saya nak bagi setiap minggu ke kelas tu, saya macam berat sebab saya ada komitmen bersama keluarga. Betul lah. Zaman bujang saya pun saya dah satu had saya dah korbankan sampai 3 tahun pada masa tu. So bila saya tengok internet, saya jumpalah PACE UUM menawarkan pengajian kelas sebulan sekali atau 3 minggu sekali, satu ahad sahaja. Betul, yes, betul. Item tu memang pada asal saya macam, oh menarik ni, PACE UUM tawar kos macam ni. Lepas tu bila saya tengok balik, pada awalnya saya tengok, tak sebenarnya PACE UUM tak menyediakan dalam bidang kejuruteraan, dia menyediakan dalam bidang pengurusan. So bila saya bincang balik dengan saya punya wife, dengan saya punya penyelia, dengan saya punya jurutera, lepas tu saya ambil pendapat orang juga sebab saya cakap bila saya ambil ijazah pengurusan ni, automatik saya kena tukar bidang daripada kejuruteraan kepada pengurusan. So bila saya tengok saya punya senior di tempat kerja, dia buat benda yang sama, daripada kejuruteraan pergi pengurusan dan benda tu sukses. So saya cakap dia dan saya tanya dia macam mana dia ambil lalui apa semua. Daripada situlah saya nekat untuk saya mengubah diri saya kejaya daripada kejuruteraan kepada pengurusan. So tanpa dah fikir panjang, dah tanya kawan-kawan, so saya memang nekat untuk ambil dalam bidang pengurusan lah. Itu faktor utama, kelas dia tu yang menarik. Sebulan sekali atau 3 minggu sekali. Memang sangat fleksibel lah. Betul, sangat fleksibel. Memang paling menarik lah. Tak dapat lah universiti lain dalam KL yang boleh bagi tawar kelas macam tu lah. Second, saya tengok syarat minimum dia, SPM dan 3 jam kredit. Untuk memiliki ijazah, pengalaman kerja
lebih 3 tahun, 3 tahun. dan 3 tahun lebih kan. So Betul. saya tengok saya dah kerja masa tu dah 10 tahun. SPM saya pun saya tengok lepas. So saya pun teruslah go on daftar tanpa orang cakap, tak ada ragu-ragu lagi dah masa tu. Terus daftar, memang nak ambil ijazah pengurusan awam ni. Lepas tu bila saya dalam masa sama, bila saya daftar je saya terus lagi research. Saya baca blog X student, dia orang cakap modul dia dalam pengajian dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Modul dia lengkap, pensyarah banyak membantu student. So bila saya baca blog pada senior sebelum ni, benda tu lagi tambah tarikan kepada saya untuk sambung di PACE UM. Itulah sebab Menarik. kenapa saya sambung di PACE UM. Itulah punca utama saya lah. Banyak tawaran tu macam sebenarnya walaupun kita berkeluarga, kita boleh sambung pengajian dan capai cita-cita saya. Cita-cita, betul. So kiranya siapa pencadang sebenarnya? Memang research sendirilah untuk PJJ PACE ni? Ya, memang Buat research sendiri? Memang saya buat research sendiri melalui internet, blog, Facebook apa semua. Sebab sekarang medium orang kata dah open. Ya, betul. PACE dapat semua Naik terus. Naik je PJJ terus naik dapat PACE, betul tak? Betul. Dia senang je sekarang. Banyak saya punya reference, saya banyak baca blog bekas-bekas student yang dah berjaya, dah grade lah. Tengok review jugalah ni. Ya, betul. Memang kita kena tengok review juga. Ya, betul. Satu lagi, dalam office saya pun ada lebih kurang 3 atau 4 orang yang sedang belajar di PACE. Tapi dia orang ambil degree dalam produk BBA. industri kreatif. DCIM betul. So dalam yang sama pun saya still refer dia orang juga, tanya macam mana kelas, macam mana pembelajaran, macam lecture. Setakat ni feedback dia bagi semua positif lah. Semua positif. Ya, Alhamdulillah. Yang ini kita perlu kan, sebab kita perlu untuk buat promotion kepada student. So diri kita sendiri yang sebagai contoh ataupun ikon untuk bakal-bakal belajar, betul? Macam yang adakah dia ada cabaran-cabaran sepanjang pandemik ni? Maknanya pandemik ni benda yang tak dapat dijangka lah. Total rakyat Malaysia, satu dunia lah sebenarnya cerita, tak boleh jangka COVID-19 ni kan. So based on saya baca blog sebelum ni, kelas secara fizikal, kalau kata normal, so secara fizikal kan. Sebab saya pada masa tu target saya adalah mencari kelas di dalam KL ataupun Lembah Kelang lah. Sebab senang kita masa tu saya dah calculate saya punya cost transportation, cost untuk nak ke kelas apa semua, saya dah calculate tu semua. So saya kena cari kelas yang dalam KL pada masa tu lah. So bila COVID melanda dunia terus berubah. Ya, betul. Ada fizikal ke teknologi. Yes. So pada masa tu saya terus teknologi kita boleh lawan, kita kena follow teknologi. Masa teknologi ni bila saya tengok kelas online, bila saya dah add dalam group PACE tu, saya baca kelas online. Saya rasa macam bila sebut kelas online, kita kena study awal lah. Kita kena tahu aplikasi apa yang famous orang tengah gunakan pada masa tu. So bagi saya cabaran tu pada awalnya ada sikit cabaran. Cabaran ni dari segi apa? Kita nak mengenal apps yang digunakan untuk kelas online, dan kita nak memahami sistem online learning yang diperkenalkan oleh PACE tu sendiri. So bagi saya tu cabaran tu macam tak adalah membebankan saya lah. So bila saya dah masuk, first class saya masuk tu, dia dah guna Webex, saya dah tahu lah. Sebab sebelum seminggu start kelas, saya dah research awal. So Webex ni macam mana nak dikendalikan. Lepas tu maknanya dari segi apps tu saya dah tak ada masalah. Cuma bila kita nak pergi ke next step tu, nak mengenal sistem online learning PACE tu. So saya ambil masa hampir seminggu lah untuk nak kenal sistem tu. Hari-hari saya godek sistem tu. Macam mana nak pergi hantar assignment,
macam mana nak tahu kelas berikutnya, jadual, kita nak load modul, kita nak load lecturer punya announcement apa semua. Saya seminggu gak lah, saya main benda tu je, hari-hari. So bila dah cekap benda tu, bagi saya kelas online ni tak ada masalah. So secara logik akal, bila sebut online je, kita dah tahu benda tu ringkas dan menjimatkan. Sekarang semua online kan? Ya, betul. Online je, dia Semua ringkas, online. mudah dan menjimatkan. So bagi saya kelas online ni tak ada masalah dan mudah untuk dikendalikan. Sebab apa? Sebab sebelum kelas bermula, lecturer dah masukkan nota-nota untuk student. So macam saya akan, kita tengok satu contoh kelas hari Sabtu. Hari Khamis, hari Rabu atau Khamis saya dah buka dah online learning. Saya tengok, kot ada lecturer dah standby nota. Biasa lecturer akan bagi nota awal. At least kita dah boleh baca slide-slide lecture yang load dalam online learning tu lah. So bila kelas Sabtu tu, saya rasa tak ada masalah lah. So kita boleh pick up lah apa lecturer mengajar. Itu kelebihan yang saya nampak, cabaran tu tak ada sangat.